Fi Zilal Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Pentafsiran ayat-ayat 278 hingga 279. Hubungan keimanan dan kewajipan meninggalkan amalan riba. Di bawah naungan kesenangan yang aman yang dijanjikan Allah kepada kaum muslimin yang membuang muamalat riba di dalam kehidupan mereka, dan ini bererti mereka membuang kekafiran dan perbuatan yang berdosa dan membangunkan kehidupan mereka di atas asas keimanan, amalan yang soleh, ibadat dan zakat. Di bawah naungan kesenangan yang aman ini, Allah membuat seruan terakhir pada orang-orang yang beriman supaya mereka mengubahkan kehidupan mereka dari sistem riba yang kotor dan terkutuk itu. Jika tidak, maka terimalah pengisytiharan perang dari Allah dan Rasul tanpa berlembut dan tanpa diberi tempoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Ayat 278. Dan jika kamu tidak melakukan perintah itu, maka ketahuilah kamu akan pengisytiharan perang dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat dan mengambil riba maka kamu berhak memperolehi harta pokok kamu. Kamu tidak boleh menganiayai dan tidak pula kamu boleh dianiayakan. Ayat 279. Ayat ini menggantungkan keimanan orang-orang yang beriman di atas kesanggupan mereka meninggalkan saki-baki riba. Ini berarti mereka bukan orang-orang yang beriman kecuali mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan saki-baki riba. Mereka bukan orang-orang yang beriman walaupun mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman, kerana tiada keimanan tanpa ketaatan dan kepatuhan menjunjung perintah Allah. Nas Al-Quran ini cukup jelas. Ia tidak meninggalkan sesuatu yang mengelirukan mereka dalam perkara ini. Ia tidak membiarkan seseorang pun berlindung di sebalik kalimah iman apabila ia tidak mematuhi dan menjunjung undang-undang yang disyariatkan Allah dan melaksanakannya dalam kehidupannya dan mengamalkannya dalam segala muamalatnya. Orang-orang yang membezakan dalam agama di antara iktikad dan muamalat bukannya orang-orang yang beriman, walaupun mereka mendakwa beriman dan mengisytiharkan dengan lidah mereka atau dengan syiar-syiar ibadat yang lain bahawa mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar orang-orang yang beriman. Ayat 278. Allah kekalkan riba yang telah diambil mereka di masa yang lalu sebagai milik mereka. Allah tidak memerintah supaya diambil balik dari mereka. Tidak memerintah supaya semua atau sebahagian dari harta mereka dirampas, kerana harta itu dimasuki riba. Kerana pengharaman tidak boleh dilakukan tanpa nas dan hukuman tidak boleh dilaksanakan tanpa undang-undang. Sementara undang-undang pula hanya berkuat kuasa dan mewujudkan kesannya selepas ia diisytiharkan. Undang-undang pengharaman riba tiada mempunyai kesan kebelakangan. Adapun kesalahan yang telah lalu, maka ia terserah pada Allah, bukannya kepada hukum undang-undang. Dengan sikap ini Islam mengelakkan terjadinya krisis ekonomi dan sosial yang besar, yang mana krisis ini tentu berlaku jika Islam jadikan undang-undang pengharaman riba itu mempunyai kesan kebelakangan.
inilah dasar yang baru diambil oleh perundangan moden. Dan demikian kerana undang-undang Islam ini adalah diatur untuk tujuan melayani kehidupan manusia yang berlaku di alam kenyataan serta membimbingkannya, membersihkan dan membebaskannya agar terus subur dan meningkat maju, dan sekaligus itu juga sifat keimanan mereka digantungkan di atas kesanggupan mereka menjunjung undang-undang itu dan melaksanakannya dengan kehidupan mereka sebaik sahaja undang-undang itu diturunkan Allah dan mereka mengetahuinya. Dan di samping itu dirangsangkan kesedaran takwa kepada Allah di dalam hati mereka. Itulah kesedaran yang dijadikan Islam sebagai landasan untuk menguatkuasakan undang-undang dan dijadikan sebagai jaminan yang wujud dalam hati yang mengatasi segala jaminan yang dijamin dengan kekuatan undang-undang itu sendiri. Dengan ini, undang-undang Islam mempunyai jaminan-jaminan penguatkuasaan yang tidak dimiliki oleh undang-undang ciptaan manusia yang hanya bergantung kepada kawalan dan pengawasan luaran sahaja. Sedangkan pengawasan luaran boleh ditipu dengan mudah apabila hati nurani tidak dikawal oleh pengawal takwa kepada Allah. Inilah lembaran galakan dan pemberasangan, dan di sampingnya dibuka lembaran amaran yang menggegarkan hati. Dan jika kamu tidak melakukan perintah itu, maka ketahuilah kamu akan pengisytiharan perang dari Allah dan Rasulnya. Pengisytiharan perang dari Allah terhadap masyarakat ribawi. Alangkah dahsyatnya pengisytiharan perang dari Allah dan Rasulnya, iaitu satu peperangan yang harus dihadapi jiwa manusia. Satu peperangan yang ngeri, yang memang diketahui akibatnya. Masakan manusia yang lemah itu dapat bertahan di hadapan kekuatan ilahi yang maha gagah yang membawa kebinasaan dan kemusnahan itu. Rasulullah SAW telah memerintah gubernurnya di Mekah supaya turunnya ayat-ayat ini di masa kebelakangan supaya memerangi keluarga Al-Mughairah jika mereka tidak berhenti menjalankan muamalat dengan riba. Dan dalam pidatonya pada hari penaklukan kota Mekah supaya dihapuskan semua hutang riba di dalam jahiliah, terutamanya hutang riba bapa saudaranya Al-Abbas, dari tanggungan orang-orang yang berhutang yang masih dipikul oleh mereka dalam satu tempoh yang lama selepas Islam, sehingga masyarakat Islam menjadi matang dan kukuh segala asasnya, dan di waktu itu tibalah masanya bagi sistem ekonominya berubah seluruhnya dari asas riba itu. Rasulullah SAW telah bersabda dalam pidatonya, seluruh hutang riba di dalam jahiliah adalah diletakkan di bawah dua tapak kakiku ini, dihapuskan. Dan awal-awal hutang riba yang aku letakkan di bawah kakiku hapuskan ialah hutang riba Al-Abbas. Beliau tidak menyuruh mereka memulangkan segala pendapatan riba yang telah diambil mereka dalam masa jahiliah. Al-Iman atau perintah Islam apabila masyarakat Islam telah dibangunkan adalah berkewajipan memerangi orang-orang yang masih berdegil mengamalkan sistem riba dan menyalahi perintah Allah walaupun mereka mengisytiharkan diri mereka sebagai orang-orang Islam. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an telah memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat walaupun mereka mengucap dua kalimat syahadah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta mendirikan solat. Kerana seseorang yang enggan mematuhi syariat Allah dan enggan melaksanakan dalam realiti hidupnya bukanlah seorang Muslim yang sebenar. Tetapi pengisytiharan perang dari Allah dan Rasul itu membawa pengertian yang lebih luas dari pengertian perang dengan mata pedang dan meriam dari pihak pemerintah. Malah peperangan ini sebagaimana diumumkan oleh Allah yang paling benar perkataannya,
adalah diisytiharkan atas setiap masyarakat yang menjadikan riba sebagai satu sistem ekonomi dan sosialnya. Peperangan ini dilancarkan dalam bentuknya yang syumul dan merangkumi segala-galanya, iaitu peperangan yang menyerang saraf dan hati manusia, peperangan yang menyerang keberkatan dan kemewahan, peperangan yang menyerang kebahagiaan dan ketenteraman, peperangan yang dilancarkan Allah yang membuat penderhaka undang-undang dan peraturan-peraturannya itu berperang satu sama lain. Peperangan, pengusiran dan pergaduhan, peperangan kerugian dan kezaliman, peperangan kegelisahan dan ketakutan, dan akhir sekali ialah peperangan bersenjata di antara bangsa-bangsa, di antara tentera-tentera dan di antara negara-negara, iaitu peperangan yang membawa kemusnahan dan kebinasaan yang tercetus akibat dari sistem riba yang terkutuk. Pemakan-pemakan riba dan kaum kapitalis dunia inilah yang menyala-apikan peperangan itu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mereka lah yang memasangkan pukat-pukat riba. Mereka lalu mengenakan syarikat-syarikat dan perusahaan-perusahaan, kemudian mengenakan bangsa-bangsa dan negara-negara, lalu mereka berkelahi dengan mangsa-mangsa mereka, menyebabkan tercetus peperangan, atau mereka bergerak dengan kekuatan kerajaan-kerajaan atau tentera-tentera kerana melindungi harta mereka, dan akibatnya menimbulkan peperangan. Atau kerajaan mengenakan cukai-cukai yang tinggi ke atas rakyat untuk membolehkannya membayar faedah-faedah hutang negara, dan menyebabkan kemiskinan dan kemarahan umum dirasai oleh golongan pekerja dan golongan pengeluar. Akibatnya mereka membuka pintu hati mereka kepada propaganda-propaganda yang meruntuh, dan akhirnya peperangan meletus. Jika semuanya ini tidak berlaku, maka sekurang-kurangnya yang berlaku sebagai akibat riba ialah kerosakan jiwa, keruntuhan akhlak, dan terlepasnya kerakusan nafsu keinginan dan hancurnya entiti manusia, iaitu lebih dahsyat dari kehancuran yang diakibatkan oleh perang nuklear yang ngeri. Itulah perang yang tidak kunjung padam, yang diisytiharkan Allah ke atas golongan manusia yang beramalat dengan riba. Kini perang itu sudah bernyala membakar segala yang hijau dan segala yang kering di dalam kehidupan manusia yang sesat. Tetapi mereka tidak sedar. Malah mereka fikir mereka sedang mengaut keuntungan dan maju ke depan setiap kali mereka melihat bukit-bukit barangan yang dikeluarkan oleh kilang-kilang mereka. Bukit-bukit barangan itu sepatutnya dapat memberi kebahagiaan kepada umat manusia andainya ia dihasilkan dari modal-modal yang bersih. Tetapi malangnya, barangan-barangan itu dikeluarkan dari sumber riba yang kotor, yang hanya melambangkan timbunan sampah sarap yang mencekik pernafasan manusia dan menghempapkannya. Dan di atas timbunan itu, kelihatan tersipuh segelintir pemakan-pemakan riba dunia yang tidak pernah merasa kesakitan manusia yang terhempap di bawah timbunan barangan riba yang terkutuk itu. Cara bertaubat dari amalan riba. Islam telah menyeru angkatan muslimin yang pertama dan masih terus menyeru seluruh umat manusia kepada sumber modal yang suci dan bersih, dan kepada bertaubat dari dosa dan sistem riba yang kotor. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka kamu berhak memperoleh harta pokok kamu. Kamu tidak boleh menganiayai dan tidak pula kamu boleh dianiayai. Ayat 279. Itulah taubat dari dosa jahiliah, iaitu jahiliah yang tidak tertakluk kepada sesuatu zaman atau suatu sistem saja. Kerana jahiliah ialah penyelewengan dari syariat
dan sistem hidup yang diaturkan oleh Allah pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Itulah dosa jahiliah yang melahirkan kesan-kesannya dalam perasaan individu-individu, dalam akhlak dan kefahaman mereka terhadap kehidupan. Ia melahirkan kesan-kesannya dalam kehidupan kelompok dan segala hubungannya, dan melahirkan kesan-kesannya di dalam kehidupan umat manusia seluruhnya, iaitu dalam perkembangan ekonomi mereka sendiri. Walaupun orang-orang yang tertipu dengan dakyah-dakyah golongan pemakan riba itu menyangkakan bahawa sistem riba itu adalah satu asas yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Sarana-sarana pelabur yang bersih, mengambil balik modal tanpa faedah itu merupakan satu perbuatan yang adil, di mana si pemberi hutang dan si yang berhutang tidak dianiayai apa-apa. Pelaburan harta itu mempunyai cara-cara dan sarana-sarana bersih yang lain, iaitu sarana usaha peribadi dan sarana perkongsian secara mudarabah, iaitu memberi modal kepada orang-orang yang menjalankan sesuatu perusahaan, kemudian berkongsi untung rugi dengannya. Sarana syarikat-syarikat yang meletakkan saham-sahamnya secara langsung di pasaran tanpa saham-saham keutamaan yang memborot kebanyakan keuntungan dan mendapat keuntungan yang halal melaluinya. Sarana menyimpan harta-harta itu di bank tanpa faedah dengan syarat pihak bank melaburkannya di dalam syarikat-syarikat, perusahaan-perusahaan dan kegiatan-kegiatan perniagaan secara langsung atau tidak secara langsung tanpa memberi keuntungan yang tetap padanya. Kemudian untung ruginya dibahagi kepada para penyimpannya mengikut peraturan yang tertentu jika berlaku, dan pihak bank boleh mengambil kadar upah yang tertentu, iaitu kadar upah pengurusan mentadbir harta-harta itu. Di sana terdapat berbagai-bagai sarana pelaburan yang lain lagi yang tidak dapat dihuraikan dengan terperinci di sini. Sarana-sarana itu memang wujud dan mudah jika hati benar-benar beriman dan jika seseorang itu benar-benar berniat mencari punca pendapatan yang bersih dan suci dan benar-benar ingin menjauhi sumber-sumber yang busuk dan kotor. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim.